Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amir, apa khabar? Sihat? Ya, sihat. Okey. InsyaAllah sesi PR kita ni 18 dari bulan 3. Kita akan tengok dulu kandungan PDPR. InsyaAllah kandungan kita hari ni pertama sekali kena tahu tajuk dengan tema. Kita cikgu akan bagi indak sikit. Dan hari ni kita akan masuk mendengar dan bertutur pidato. Jadi kamu kena mendengar dan bertutur pidato ni sebagai nilai PBD kamu, markah kamu lah. Markah PBD kamu. Okey. Yang terakhir cikgu akan minta kamu buat latihan ataupun penilaian berkaitan mendengar dengan bertutur. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah dengar suara cikgu? Dengar nak? InsyaAllah. Okey. Kita teruskan. Kita akan ke bahagian pertama iaitu tema lah. InsyaAllah. Okey. Tema kita hari ni ialah Dirgahayu negaraku, negaramu, keranamu Malaysia. Iaitu kemahiran hari ni mendengar dengan bertutur pidato. Okey. Untuk itu kita akan mulakan dengan indaksi. Pernahkah awak dengar pidato diucapkan Amir dengan Aisyah? Pernahkah? Aisyah pernah dengar orang berpidato? Pernah? Okey, Amir pernah dengar orang berpidato? Ya. Pernah. Terima kasih. Okey, sekarang cikgu akan tekan video. Kalau awak dapat link nanti cikgu bagi link, kamu tekan video ni lah insyaAllah. Okey. Kita tengok video ni sama-sama. Semua bagi perhatian sebab video ni akan kamu guna untuk sesi penilaian kamu sekejap lagi. Ya. Kita tengokkan pidato sekejap. Lambat sikit naik video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin mencari calon isteri, tetapi untuk membawa anda semua untuk kita sama-sama memahami, menyelami dan mendalami mauduk bicara yang berbunyi kebejatan moral, petanda keruntuhan tamadun. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, div-div kehormat yang disanjungi. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anda yang sudi melapangkan masa. Apa khabar penutur bahasa Melayu tercinta? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, menurut Profesor Syed Hussein Al-Attas dalam buah fikirnya yang berjudul Intellectual in Developing Societies, kebejatan moral merupakan satu bentuk fahaman negatif yang telah mengikis pengamalan nilai moral dan pembentukan insan serta menghakis pembudayaan ilmu pengetahuan.
Set tingkah laku luhur sudah tidak dijadikan fahaman. Sebaliknya, terus disisihkan. Dan apabila kita berbicara tentang petanda keruntuhan tamadun, kita sebenarnya perlu untuk memahami bahawa istilah tamadun ini berasal dari perkataan Arab, madain atau madana, yang telah menggabungkan aspek keluhuran budi bahasa dan ketinggian akal fikir manusia dalam mengimbangi kemajuan material yang dimiliki oleh sesebuah bangsa dan negara. Kerana apalah gunanya kekayaan material semata-mata? Tetapi sayang, masyarakatnya kontang dari pengisian jiwa dan pembangunan minda. Tuntasnya, kebejatan moral petanda keruntuhan tamadun berkehendakkan kita untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan pengamalan nilai moral dan nilai murni sebagai asas pembentukan tamadun yang berkualiti. 3 zaman berbeza akan kita telusuri bersama. Pertama, zaman keagungan yang perlu untuk dicontohi. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu untuk kita insafi. Dan yang ketiga, kita bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, pertama, zaman kegemilangan. Heraclitus, ahli falsafah Greek kuno, menyatakan bahawa pengamalan nilai moral yang dilengkapi dengan pembudayaan ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pemerintahan yang berpasakkan keadilan serta ruang lingkup kehidupan yang dihiasi dengan warna-warna keprimanusiaan merupakan satu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, ibarat isi dan kuku. Kesemua itu perlu untuk sama dipacu bagi membina sebuah tamadun yang jitu. Buktinya, bagaimana kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah misalnya adalah disebabkan oleh masyarakat Islam ketika itu yang mempunyai semangat kecintaan dan penghayatan yang tinggi terhadap setiap bait ilmu yang dipelajari. Hingga kan kota Cordova dan kota Andalus telah diangkat menjadi pusat pengembangan ilmu senjagat yang disegani dan dihormati kerana ilmu yang dimiliki oleh tamadun Islam sebelum ini. Lantaran menyedari akan hakikat ini, pelbagai strategi dirangka, pelbagai usaha telah direncana. Dari pelan induk pembangunan pendidikan hinggalah usaha untuk membangunkan pusat kemahiran, segala-galanya kita laksanakan bagi memastikan rakyat tidak ketinggalan. Hari ini, ilmu telah kita miliki. Persoalannya, adakah ia sudah diaplikasi selaras dengan apa yang kita pelajari? Anda jawab. Kedua, zaman kegemilangan yang wajar untuk kita contohi dan kita perlu beralih. Bagaimanakah keadaan yang perlu untuk diinsafi? Pernahkah kita sedari bahawa jatuh dan bangunnya sesebuah tamadun bangsa ditunjangi oleh aspek kepribadian yang dimiliki oleh sesebuah bangsa itu sendiri? Dari corak pemerintahan seorang raja hinggalah pengabdian seorang hamba, daripada kejujuran seorang pemimpin hinggalah ketaatan kelompok yang dipimpin. Kesemua daripada mereka perlu untuk menjadikan nilai murni dan integriti sebagai asas jati diri. Edward Gibbon menerusi The Decline and Fall of the Roman Empire menceritakan bagaimana Maharaja Lucius Septimius Severus telah menanam bibit-bibit kehancuran Empire Rome melalui masalah korupsi dan penyalahgunaan kuasa di era pemerintahannya. Kehidupan rakyat tidak terbela. Yang kaya terus kaya, yang papa terus derita. Akhirnya, Empire Rome tidak ke mana. Hari ini, mereka hanya tinggal pada nama. Di Malaysia, saya cukup berbangga apabila kepemimpinan berintegriti dijadikan asas utama. Pelan integriti nasional telah dilaksanakan bagi menjaga kebajikan rakyat jelata tanpa mengira bangsa, agama dan juga budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, kita perlu bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Pertama, dunia pada hari ini sememangnya diakui hebat dari segi pembangunan materialnya. Benar, persaingan untuk mendapatkan kekayaan memang berlaku di mana sahaja. Namun tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita layak untuk dikatakan sebagai manusia dan bangsa yang bertamadun sekiranya pengamalan moral tidak turut sama diadun? Bertamadunkah kita sekiranya pembangunan ekonomi yang dijana telah menghalalkan alam sekitar diseksa dan diperkosa hanya kerana kerakusan tangan-tangan manusia? Bertamadunkah kita sekiranya senjata canggih yang dicipta telah menghalalkan kekejaman, penindasan dan pembunuhan
ke atas mereka yang tidak berdosa. Dari isu serangan pengganas di Mumbai hinggalah pertelingkahan antara Israel dan Palestin, adakah itu yang kita katakan sebagai tamadun dan kita bangga-banggakan? Anda jawab. Konklusinya, hadirin dan hadirat, dunia pada hari ini sudah penat menyaksikan masalah sosial yang semakin melarat. Seks bebas sudah dijadikan adat. Hubungan sejenis mula mendapat tempat. Untuk menjadi hebat, ilmu tidak lagi diangkat. Sebaliknya korupsi yang menjadi syarat. Adakah ia hanya perlu untuk dilihat? Atau sebenarnya ia perlu segera diubat? Sudah tiba masanya untuk kita meletakkan satu matlamat. Kita hidup bermuafakat dalam kepelbagaian budaya masyarakat. Yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Semoga kesedaran kita hari ini dapat memberikan ruang dan peluang kepada anak-anak kita untuk menari, menyanyi dan hidup dalam keadaan harmoni. Tidak mengapa kita kehilangan isteri, tetapi jangan sesekali kita kehilangan tamadun yang kita sayangi. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, awak dah tengok tadi kan. Ni ialah cara kita melafazkan melafazkan pidato, cara kita berpidato. Okey. Cikgu nak minta kamu masuk balik link kedatangan tu. Semua boleh masuk balik link kedatangan? Kamu boleh tekan link kedatangan tadi? Okay. Cikgu nak minta Aisyah dengan Amir cuba senaraikan cara kita berpidato. Tadi kamu dah dengarkan video tu. Agak-agak apa cara yang pemidato tu guna? Okay, Aisyah dengan Amir dah masuk dah dekat link kedatangan tadi. Bila kamu masuk link kedatangan, kamu pergi muka surat yang kedua. Okay, Aisyah dengan Amir dengar ke? Yang pertama kata aluan. Nak masuk isi kita ada kata penghadapan. Cikgu anggap Aisyah dah sebut tau sebab mungkin suara Aisyah tak dengar. Terima kasih Aisyah. Okay, Aisyah sekarang boleh tulis kat nombor 2. Tulis kata penghadapan. Tulis dekat Google dokumen ni. Tengok kamu tulis. Aisyah, boleh mula tulis dah? Okay. Sambil Aisyah tulis, kita ada lagi banyak dia guna, ada apa? Ada pepatah dia guna. Ada definisi tamadun, betul tak? So ada kata-kata tokoh dia guna juga. Okay. Sambil Aisyah tulis ni, kita akan ke slide semula. Okay. Untuk pembelajaran ini iaitu kemahiran mendengar dengan bertutur, awak dah selesai mendengar. So mendengar intonasi yang tepat dan betul cara berpidato. Okay. Jadi hari ni cikgu akan tunjuk kat kamu betul-betul apa yang ada dekat pidato tersebut. Pidato tersebut sama dengan format karangan ucapan. Pertama ada kata aluan. Kedua ada kata penghadapan setiap kali nak masuk isi. Contohnya hadirin dan hadirat sekalian. Dan yang ketiga, penutup pula akan ada akhir kata. Ataupun dia akan nada dia semakin menurun. Okay, tambahan ada masuk pantun, ada masuk peribahasa, ada juga masuk mutiara kata. Okay. Kalau kamu nak tengok format selanjutnya, kamu boleh klik kat video ni, nanti cikgu bagi slide ni. Okay, sekarang cikgu akan fokuskan kepada bertutur, iaitu bertutur, berpidato. Panduan kamu berpidato ataupun melafazkan pidato. Pertama cikgu dah sebut tadi kata aluan. Kata aluan tu mesti mengikut nama panggilan yang betul. Contoh, tadi pemidato tadi ada siapa yang hadir? Perdana Menteri dahulu hadir kan? Tapi dia tak sebut. Dia hanya bagi secara umum. Kalau kamu buat ucapan di sekolah, kamu boleh guna panggilan yang betul kepada
Guru-guru, contohnya pengetua nak panggil apa? Nama panggilan yang betul. Contoh yang apa? Yang berusaha. Okay. Seterusnya, menyebut perkataan dengan jelas. Kalau kamu ada ujian lisan, kamu diminta untuk bertutur teks pidato, kamu kena menggunakan intonasi yang betul dan jelas. Okey. Betul dan jelas untuk untuk pidato, kena sebut perkataan dengan jelas. Selalunya kita akan sebut mengikut suku kata. Contoh, perkataan ni kan, ayat ni menyebut perkataan dengan jelas. Cikgu tambah dengan sekejap lagi. Kita kena sebut suku kata. Contohnya, menyebut. Ikut suku kata. Perkataan kena jelas kalau kita nak berpidato. Okey. Seterusnya, sebutan yang jelas dan intonasi, nada yang sesuai dan menarik perhatian pendengar. Kalau perasan pidato tadi ada time, ada masa yang nada dia tinggi dan ada masa yang nada dia rendah. Sebab apa? Sebab dia nak menarik perhatian penonton supaya mendengar maklumat yang ingin beliau sampaikan. Dia menggunakan nada ataupun intonasi yang jelas dan menarik ni bukan untuk saja-saja, tapi supaya pendengar dapat maklumat yang ingin disampaikan, yang wajib ataupun yang harus pendengar tahu. Mungkin maklumat tentang COVID-19 yang memang kena dengar dan harus apa? Wajib diikuti. Sebab benda ni benda yang wajib kepada setiap manusia, iaitu menghentikan wabak penyakit. Okey. Sekarang ni cikgu dah bagi panduan. Kita akan tengok teks pidato. Teks pidato ni sebenarnya cikgu dah letak dekat link kedatangan dekat muka surat 3. Kita tengok semula. Tak maaf, internet terlalu slow hari ni. Okay, muka surat 3 ni ialah contoh teks pidato. Okay, cikgu dah highlight atau cikgu letak komen. Pertama yang cikgu letak komen ialah pertama yang ada highlight kuning ni ialah yang cikgu highlight ni ialah kata aluan. Kata aluan dia sangat ringkas. Okey. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis. Ini adalah pengerusi majlis. Kombinasi panel kehakiman. Ini adalah pengadil. Itu div-div kehormat. Kerana Perdana Menteri tak sebutlah. Dia nyatakan dalam bentuk div-div kehormat yang disanjungi saja. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati. Okey. Yang kedua yang cikgu highlight, tajuk pidato dia bagi tahu. Tajuk dia, okay, hadirnya saya di sini untuk menyampaikan mauduk bicara. Mauduk bicara ni maksud dia adalah tajuk pantun lah yang berbunyi 55 tahun merdeka, bangsa Malaysia terus perkasa. Dan yang ketiga yang cikgu highlight ialah kata penghadapan. Contoh dia bagi putera puteri anak merdeka. Lepas tu baru dia masuk isi. Okey, sekarang sebelum cikgu bagi tahu highlight yang seterusnya, cikgu nak minta Aisyah dengan Amir tolong buka mic. Okey, kita mulakan dengan Amir dulu. Amir boleh buka mic, Amir? Cikgu tak minta kamu baca semua tau, yang beberapa saja. Okey, Amir, boleh tak kamu baca ataupun kamu berpidato dengan intonasi yang betul lah. Sebutan suku kata tu satu-satu. Sila baca yang cikgu highlight kata aluan dulu. Okay, jadi silakan Amir. Start pada sekalung. Sekalung apresiasi saya lulukan buat saudara peneraju majlis, kombinasi panel kehakiman berintelektual dan berintegriti, div-div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati. Okey, terima kasih Amir. Okay, sekarang cikgu bagi panduan kat kamu pula. Lepas tu cikgu nak dengar kamu sebut semula, insya-Allah. Okey, sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis. Ada koma kan, kita berhenti.
kombinasi panel kehakiman berintelektual dan berintegriti. Nanti. Div-div kehormat yang disanjungi. Seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati. Okay, cuba Amir. Sekali lagi Amir. Terima kasih Amir. Amir boleh cuba sekali lagi Amir. Bantu cikgu bagi contoh dekat kawan-kawan. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis. Kombinasi panel kehakiman berintelektual dan berintegriti, div-div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, banyak sangat improvement ataupun peningkatan. Terima kasih Amir. Okay, seterusnya cikgu nak bagi contoh macam mana kita nak bagi tahu tajuk. Jadi yang ni tugas Aisyah pula untuk sebut. Aisyah nak minta cikgu bagi panduan dulu ke Aisyah nak cuba dulu Aisyah? Cikgu bagi dulu. Okey. Terima kasih Aisyah. Cikgu mulakan. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk menyampaikan amanat merung Mahawangsa. Bukan juga untuk melemparkan kata-kata dusta. Akan tetapi hadirnya saya di sini untuk menyampaikan mauduk bicara yang berbunyi 55 tahun merdeka, bangsa Malaysia terus perkasa. Okey, cuba Aisyah. Aisyah boleh bagi dekat dengan mic. Baca cikgu. Cuba dari hadir. Cikgu anggap cikgu dengar tak? InsyaAllah. Okey. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk menyampaikan amat Merung. bukan juga untuk melemparkan kata-kata dusta. Akan tetapi, hadirnya saya di sini untuk menyampaikan mauduk bicara yang berbunyi 55 tahun merdeka. Bangsa Malaysia terus perkasa. Terima kasih banyak Aisyah. Alhamdulillah. Okey. Cikgu dah bagi panduan. Sekarang cikgu nak bagi panduan yang ketiga. Macam mana kita nak panggil audien? Panggil pendengar. Sebab tu dalam karangan ucapan, pidato atau syarahan, kita ada kata penghadapan. Sebab bila kita cakap, kita nak minta orang bagi perhatian. Sebab apa? Sebab kita nak sampaikan maklumat yang sangat mereka perlukan. Okay, contoh kita panggil putra putri anak merdeka. Okay. Kita panggil dengan nada memang memanggil, bukan sekadar membaca. Seterusnya, kita tengok yang lain, kata penghadapan yang dia guna, yang biasanya kita guna hadirin hadirat sekalian. Bagi tahu, lepas tu kita masuk contoh isi ketiga. Ketiga, rakyat bersatu perpaduan terbina. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, Malaysia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncang dunia. Okay, dia panggil untuk orang dengar sebab dia tengah ada maklumat yang sangat penting kepada pendengar. Okay. Sekarang cikgu nak bagi tahu yang seterusnya. Okay, yang seterusnya cikgu nak bagi tahu dekat akhir sekali ucapan ataupun pidato ataupun syarahan dia akan bagi tahu kata dah nak habis. So, oleh itu pendengar kena lebih bagi perhatian sebab bila nak habis ni akan ada peringatan. Okay, contoh dia kata kat sini yang cikgu highlight akhir kata. Disebut macam tu. Dan dia akan bagi salam bila dah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kat dalam teks ni tak ada pantun. Kalau ada pantun lagilah dia ada nada pantun pula kita akan guna. Kan kita akan ke slide semula. Cikgu dah bagi tayang ni. Okay, yang slide seterusnya insya-Allah ni beberapa gambar gaya orang berpidato, bersyarah, memberi ucapan. Maksudnya macam ni, mereka akan dengan mimik muka sekali, dengan pergerakan tangan sekali.
Sebab mengharap perhatian daripada penonton. Okey. Sekarang ni cikgu akan bagi tahu apa tugasan mendengar dengan bertutur. Awak mendengar dah selesai. Awak bertutur pula. Cikgu nak minta kamu rakam suara atau audio, kamu melafazkan teks pidato tadi. Kamu hantar ke personal WhatsApp cikgu sebelum 9 pagi esok Jumaat. Ataupun ada masa cadangan lain, 9 malam lah nah, boleh? Aisyah boleh? Boleh Syah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Amir boleh Amir? Ya. InsyaAllah. Terima kasih Aisyah dan Amir. Okay. Nanti kamu bila kamu klik kat sini, dia akan nampak kat link teks pidato. Ataupun kamu tengok link kedatangan dah ada teks pidato. Cikgu harap PBD atau penilaian bilik darjah atau penilaian dari rumah ni tercapailah. Kamu hantar teks, hantar audio, kamu berpidato. InsyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah kita akan tutup kelas kita hari ni. Kalau nak tanya boleh terus WhatsApp cikgu lah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih untuk hari ni. Tutup kelas kita dengan suratul As dengan tasbih. Amir boleh tolong bacakan suratul As dengan tasbih kafarah? Silakan Amir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu.